Maka dengan keputusan 8 berbalas 1, termaktublah hari hitam dalam institusi mahkamah syariah di negara kita ini. Persoalannya, betul ke macam tu? Assalamualaikum warahmatullahi. Rasa-rasanya ramai yang telah mengetahui akan keputusan Mahkamah Persekutuan pada pagi tadi yang telah menyatakan 16 daripada 18 Kanun Enakmen Jenayah Syariah Negeri Kelantan yang telah dicabar keabsahannya di mahkamah telah didapati tidak sah, tidak absah dan tidak boleh dilaksanakan atas alasan enakmen-enakmen tersebut bukan berada di bawah bidang kuasa negeri, sebaliknya berada di bawah bidang kuasa parlimen seperti mana yang termaktub di dalam perlembagaan. Kita backstory kejap tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua ini bermula rintitan daripada petisyen yang telah difailkan oleh seorang peguam yang bernama Nik Elin Zurina Nik Abdul Rashid di Mahkamah Persekutuan berkenaan dengan keabsahan 20 enakmen jenayah syariah Kelantan yang pada pandangan beliau tidak boleh dilaksanakan kerana ianya bukan berada di bawah bidang kuasa negeri, sebaliknya berada di bawah bidang kuasa parlimen berdasarkan kepada Perlembagaan Persekutuan. Semua ini sebenarnya bukan bermula pada detik itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ianya dah bermula lama lagi sebenarnya. Setepatnya pada 21 Ogos tahun 2019, di mana seorang lelaki yang bernama Iki Putra telah didakwa di Mahkamah Syariah Negeri Selangor atas pertuduhan liwat dan telah didapati bersalah. Kemudiannya pada 25 Februari tahun 2021, Iki Putra telah memfailkan petisyen membantah keputusan Mahkamah Syariah Negeri Selangor itu kerana pada pandangan beliau, Mahkamah Syariah Negeri Selangor tidak ada kuasa untuk menjatuhkan hukuman sedemikian kerana kesalahan liwat adalah merupakan kesalahan yang berada di bawah Perlembagaan Malaysia berada di bawah bidang kuasa persekutuan. Dan kemudian mahkamah telah membenarkan cabaran tersebut dan Iki Putra telah menang cabaran itu. Dan benda ini telah menjadi setara decisive bagi kes-kes yang selepasnya, di mana berkemungkinan besarnya akan banyak lagi sebenarnya enakmen-enakmen jenayah syariah negeri-negeri yang bakal dicabar atas alasan yang sama, iaitu ianya bukan berada di bawah bidang kuasa negeri, sebaliknya berada di bawah bidang kuasa parlimen. Jadi negeri tidak ada kuasa untuk menghukum ataupun untuk mendakwa, apatah lagi untuk mensabitkan mana-mana pihak yang telah melakukan kesalahan di bawah enakmen-enakmen yang bertindak itu. Dan ini mendorong Nik Elin untuk memfailkan cabaran undang-undang di mana ianya telah dibenarkan oleh mahkamah pada 30 September tahun 2022. Dan rentetan daripada itu, pada 13 Oktober tahun 2022, Nik Elin telah memfailkan petisyen untuk mencabar 20 Kanun Jenayah Syariah Negeri Kelantan yang seperti mana saya sebutkan di atas. Dan daripada 20 tersebut, hanya 18 saja dibenarkan untuk dicabar, 2 lagi tidak dibenarkan untuk dicabar. Dan benda ini memang telah mengundang begitu banyak sekali reaksi daripada pelbagai pihak, terutamanya mereka yang bergiat di lapangan NGO-NGO Islam, parti Islam dan sebagainya. Dan keputusan berkenaan kes itu telah pun kita ketahui siang tadi, di mana 16 daripada 18 enakmen jenayah yang telah dicabar tersebut telah didapati tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan atas alasan seperti mana telah saya sebutkan di atas. Di sini saya bacakan apakah enakmen-enakmen yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Persekutuan itu. Yang pertamanya Seksyen 11, iaitu merujuk kepada memusnahkan atau mencemarkan tempat ibadat. Yang keduanya Seksyen 14, iaitu liwat. Seksyen 16 membabitkan persetubuhan dengan mayat, manakala Seksyen 17 pula merujuk kepada persetubuhan dengan bukan manusia. So kalau anda berjimat dengan kambing, benda ini tidak berada di bawah jenayah syariah negeri-negeri, sebaliknya kena rujuk kepada persekutuan. Selain daripada itu, Seksyen 31 iaitu gangguan seksual, Seksyen 34 iaitu memiliki dokumen palsu, memberikan keterangan, maklumat ataupun pernyataan palsu, Seksyen 36 apa-apa yang menghayalkan, Seksyen 39 mengurangkan ukuran, sukatan dan timbangan, dan Seksyen 40 melakukan transaksi muamalat yang berlawan dengan syarak. Yang ini semua juga telah terkeluar daripada enakmen jenayah syariah Negeri Kelantan. Selain daripada itu, seksyen lain yang terbatal adalah Seksyen 41 iaitu melakukan transaksi muamalat secara riba dan lain-lain. Seksyen 42, penyalahgunaan penandaan dan perbahasan halal. Seksyen 43, menawar atau memberikan perkhidmatan maksiat. Seksyen 44, perbuatan sebagai persediaan untuk menawarkan atau memberi perkhidmatan maksiat. Seksyen 45, perbuatan sebagai persediaan melakukan maksiat. Seksyen 47, perbuatan sumah maram, dan juga Seksyen 48 iaitu muncikari. Muncikari ni ayat mudah je bapa ayam lah, macam hot daddy tu.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apabila keputusan 8-1 mahkamah memihak kepada Nik Elin ini, ramai yang telah berkata bahawa ini merupakan hari hitam kepada mahkamah syariah dekat negara kita ini. Betul ataupun tidak perkara tersebut? Dalam hal ini, saya akan cuba untuk memberikan penjelasan secara timbang tara. Yang pertamanya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, memang betul. Banyak di antara elemen-elemen yang tersebut di atas merupakan satu perkara yang berada di bawah bidang kuasa persekutuan. Ada dalam perlembagaan. Jadi oleh kerana perkara-perkara itu sudah ada aktanya di dalam perlembagaan, jadi Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri tidak lagi mempunyai kuasa atau dalam kes ini redundant untuk menjalankan hukuman-hukuman sedemikian, kerana apa-apa pun benda itu boleh dicabar di peringkat persekutuan. Dalam erti kata lain, ketika Negeri Kelantan telah meluluskan Enakmen Jenayah Syariah itu, nampak gayanya mungkin mereka telah terlepas pandang beberapa perkara, terutamanya perkara yang mungkin dilihat bercanggah dengan perlembagaan. Tetapi ada satu masalah dekat sini tuan-tuan sekalian. Ini bukan soal teknikal tau. Nik Elin menang benda-benda berkaitan teknikal, tetapi kita nak bicara tentang implikasi dan juga imej serta natijah yang bakal berlaku selepas ini. Yang pertamanya, anda kena ingat satu perkara yang ni paling besar sebenarnya. Enakmen Jenayah Syariah Negeri adalah terletak di bawah bidang kuasa sultan atau raja ataupun yang di-Pertuan Besar negeri masing-masing. Dalam erti kata lain, Enakmen Jenayah Syariah Negeri Kelantan ini adalah terletak di bawah bidang kuasa Sultan Kelantan. Jadi bila ada pihak telah bertindak untuk mencabar Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri ini, secara tak langsung boleh kita katakan yang mereka ini sebenarnya telah mencabar kuasa sultan dekat negeri tersebut. Dan keputusan Mahkamah Syariah tadi bagi saya telah memperlihatkan betapa Mahkamah Persekutuan boleh menidakkan ataupun overrule kuasa raja sebenarnya. Sebab Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri ini sudah pastilah diluluskan dengan perkenan diraja. Sebab ada 3 benda yang memang merupakan kuasa mutlak negeri tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Yang pertamanya ialah berkenaan agama Islam, dan ini termasuklah Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri dan juga mahkamah-mahkamah syariah. Yang keduanya tanah, yang ketiganya air. Jadi bila Nik Elin berjaya mencabar 16 daripada 18 Enakmen Jenayah Syariah Negeri Kelantan itu, mungkinkah kita boleh katakan betapa Nik Elin telah berjaya mencabar kuasa Sultan Kelantan itu sendiri? Yang keduanya, kalau anda perhatikan elemen-elemen yang saya sebutkan itu, ada di antaranya yang directly terlibat dengan agama Islam, seperti riba, seperti muncikari bapa ayam, seperti sumah maram dan macam-macam lagi. Jadi secara asasnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini menunjukkan betapa perlembagaan persekutuan yang tidak beruhkan Islam boleh mencabar serta lebih berkuasa berbanding dengan Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri dalam hal-hal tersebut. Walaupun perkara ini tidaklah bermaksud sesiapa sahaja melakukan perbuatan-perbuatan sedemikian tidak akan dihukum. Mereka akan dihukum berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. Tetapi ini menunjukkan betapa mahkamah syariah kita sebenarnya sangat-sangat rendah dia punya taraf, sangat-sangat lemah, sampai benda-benda yang ada Enakmen Jenayah Syariah Negeri pun boleh dicabar begitu saja dan lulus pula tu cabaran tersebut, dibatalkan pula elemen-elemen itu masalahnya. Dan ini telah mengecikkan lagi kuasa mahkamah syariah negara kita ini. Nanti sampai satu tahap, benda ini akan menambahkan satu presiden lagi secara decisive untuk mana-mana pihak mencabar apa saja enakmen yang ada dalam Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri yang dilihat mungkin akan bercanggah atau redundant berdasarkan kepada perlembagaan persekutuan. Dan sekiranya kalau ini berlaku, percayalah cakap saya, satu hari nanti mahkamah syariah dekat negara kita ini hanya akan berkuasa dalam bab nikah kahwin, cerai dan juga rujuk, akan berkuasa dalam bab pemerhatian harta pusaka, dan kemudian ada kuasa untuk benda-benda yang directly berkait dengan Islam seperti zina, seperti minum arak dan sebagainya. Minum arak pun dah lari-lari sikit sebab ada enakmen yang berkaitan dengan perkara yang menghayalkan dekat situ. Kat situ kalau mana-mana peguam pandai main ayat, dia akan kata, oh arak ini you tak boleh bicara di bawah Enakmen Jenayah Syariah Negeri, you kena bicara bawah persekutuan. Sebab apa? Sebab ini berkait dengan apa tahu? Dengan perkara yang menghayalkan. Nampak tak dekat situ tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Jadi secara mudahlah saya beritahu pada anda kat sini kan, sebab saya tak nak bebankan anda dengan banyak istilah teknikal. Apa yang berlaku pada hari ini adalah kemenangan teknikal kepada Nik Elin dan juga mereka yang mempertikaikan Enakmen Jenayah Syariah Negeri-Negeri tidak mempunyai kuasa yang besar. Sebaliknya ia masih lagi tertakluk kepada bidang kuasa perlembagaan persekutuan. Tetapi dalam masa yang sama juga, apa yang berlaku pada hari ini jelas menunjukkan bahawa mahkamah syariah kita ini tidak dilindungi sewajarnya dan sangat-sangat lemah, boleh dijarah sesuka hati pada bila-bila masa, hanya menunggu seorang peguam yang pandai main ayat juga pandai main loophole untuk memastikan mahkamah syariah kita ini makin lama makin ditogilkan. Kerana itulah penting untuk kita perkuatkan Akta 355 tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Tetapi itulah, Akta 355 ini pun sampai sekarang tengah timbul. Baik ketika PAS menjadi kerajaan, baik ketika PAS menjadi pembangkang,
sekarang macam itu saja ceritanya, tidak muncul-muncul lagi dah. Asyik tunggu jawatankuasa teknikal, dalam masa yang sama pula akta berkenaan dengan status keislaman seorang anak yang lahir daripada perkahwinan campur, dan akta berkenaan dengan babi, semuanya lurus macam itu saja, tak payah ada jawatankuasa teknikal. 355 ini je teknikal sampai ke sudah, tak muncul-muncul masalahnya. Dan satu lagi yang saya kena sentuh, walaupun benda ini pahit untuk cakap, tapi saya kena berkata benar. Memang sekarang ini kita dapat lihat begitu ramai sekali orang Islam, termasuklah daripada PAS dan sebagainya, telah mempertikaikan tentang cabaran tentang elemen jamiah syariah ini. Betul, mereka memang patut pertikaikan pun, sebab benda ini macam saya katakan boleh mendatangkan implikasi yang tak cantik kepada nasib mahkamah syariah dan juga elemen jamiah syariah negeri-negeri selepas ini. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada satu benda yang saya kena highlight dekat sini. Cabaran berkenaan dengan keabsahan elemen jamiah syariah ini bermula sejak tahun 2021. 2021 siapa? Kerajaan, Perikatan Nasional yang ada PAS di dalamnya dan juga Muafakat Nasional. Okey, tolak tepi. Masa tu COVID, kita tengah fikir pasal COVID masa tu. Okey, Nick Allen pula telah memfailkan petition pada bulan Oktober 2022. Bermaksudnya petition tersebut difailkan ketika Kerajaan Perikatan Nasional campur Muafakat Nasional lagi. Ismail Sabri menjadi Perdana Menteri. Masa itu, kenapa mereka yang berada dalam kerajaan, PAS ke apa-apa ke, kenapa mereka diam? Kenapa mereka tidak berkumpul dekat mahkamah ke, atau menyatakan bantahan ke dan sebagainya? Kenapa ketika sekarang baru nak menyatakan bantahan dan macam-macam lagi? Saya bercakap macam ni bukan untuk mempertahankan anak papa ke walanon ke apa, tidak tahu. Saya bercakap berdasarkan kepada logik dan juga hujah yang patut kita fikirkan, sebab kita tak nak jadi hipokrit. Jangan bila benda tu berlaku dekat zaman kita, kita diamkan. Tetapi kalau berlaku dekat zaman orang lain, kita bising bagai nak rak. Benda tu tak betul. Perjuangan Islam ni tak kira sama ada kau kerajaan atau kau pembangkang. Kalau benda tu jadi pada zaman itu, kau kena suarakan. Ataupun mungkin benda itu memang telah disuarakan pada ketika itu, tetapi tidak mendapat momentum. Sebab apa? Sebab tidak mendapat sambutan dan sebagainya. Kita pun tak tahu. Tetapi setahu saya, seingat saya, ketika Nick Allen memfailkan untuk mencabar elemen jamiah syariah Kelantan pada September 2022, saya tak dengar pun mana-mana pihak berkumpul dekat mahkamah ke apa-apa ke untuk membantah cabaran tersebut. Tak nampak pula masa tu masalahnya kan? Jadi yang inilah tuan-tuan sekalian yang kita kena betul-betul highlight. Sebab apa? Sebab sekarang ini satu persatu hak orang Islam telah diambil. Kuasa mahkamah syariah pun makin lama makin dikecilkan. Macam saya katakan tadi, silap-silap mahkamah syariah cuma jadi tempat untuk nikah, rujuk, cerai dan juga poligami, itu saja, dengan beberapa kesalahan kecil-kecil yang lain. Sampai satu tahap mahkamah syariah kita ini macam jadi langsung tak ada kuasa, dan bila benda itu berlaku, lama-lama pasti akan ada pihak yang akan mempertikaikan mahkamah syariah dan juga elemen jamiah syariah sudah tidak lagi relevan. Tak payah ada pun tak apa. Masa itu kuasa raja-raja Melayu dekat negeri-negeri ini memang dicabar kau-kau. Dan masa ketika itu, adakah raja-raja, sultan-sultan ini akan berdiam diri? Sepatutnya mereka tak berdiam diri, tuan-tuan dan sekalian. Sekarang ini mereka kena bersuara juga, para sultan dan raja-raja ini, kerana pada ketika inilah nampak dengan terang-terang kuasa mereka berkenaan dengan agama Islam untuk menentukan elemen jamiah syariah negeri ini telah dicabar secara terang-terangan. Tetapi itulah dia, tuan-tuan sekalian. Ini sekadar pandangan saya. Mungkin saya betul, mungkin saya tersilap, mungkin saya tersasar. Tetapi apa yang saya sampaikan ini khusus untuk memberikan penerangan kepada anda semua, supaya kita sama-sama faham dan kita tidak lebih lajak dari laju, tetapi dalam masa yang sama juga kita wajib berhati-hati. Kerana apa? Macam saya katakan, satu persatu kepentingan umat Islam telah dicabar dan dijarah oleh mereka yang memang hendak lihat Islam ini tidak lagi menjadi amalan utama dekat negara kita ini. Dan pada ketika itu, jikalau kita masih lagi lalai, kalau kita masih lagi memainkan peranan menunding jari antara satu sama lain, jangan sampai anak cucu kita nanti akan pergi ke kubur kita, akan tanyakan soalan kita ini, walaupun pada ketika itu kita memang sudah berada dekat alam sana. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?